Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung pula kepada bahagian 2 untuk masih tajuk sama, tajuk komposisi makanan. Kita akan sambung dengan 3 lagi komposisi yang belum awak pelajari. Kita akan tengok yang pertama, kita akan belajar tentang lemak. Kita akan tengok apakah fungsi lemak, apakah sumber lemak, kepentingan lemak dan juga kaedah dan peralatan yang digunakan dalam penentuan lemak. Sebagai pengenalan, apakah itu lemak? Lemak ialah sebatian organik yang mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Nisbah hidrogen oksigen adalah lebih tinggi berbanding fosforus dan juga nitrogen. Lemak merupakan sebatian hidrofobik dan larut dalam lemak dan pelarut organik seperti alkohol dan juga aseton. Maksudnya lemak ni dia boleh larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan juga aseton. Daripada manakah sumber lemak dalam makanan kita? Kita boleh dapat daripada sumber tumbuhan, iaitu daripada minyak, contoh minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak kacang dan sebagainya lah. Daripada sumber haiwan, iaitu daripada mentega, daripada susu dan sebagainya. Lemak juga boleh kita perolehi daripada kekacang. Apakah fungsi lemak? Kalau tengok kat sini, lemak ni ada banyak fungsi. Yang pertama, sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K, menyokong dan melindungi organ, menyimpan tenaga, penebat haba, penebat elektrik dan juga sebagai membran plasma, nukleus dan juga salur myelin. Apakah kepentingan lemak? Kekurangan lemak boleh menyebabkan kurang tenaga dihasilkan. Kalau kita tengok perbezaan, 1 gram lemak boleh memberikan 9 kalori tenaga berbanding 1 gram karbohidrat yang hanya boleh memberikan 4 kalori tenaga. Jadi maksudnya lemak memberikan lebih banyak tenaga berbanding karbohidrat. Lemak terbahagi kepada 2 jenis, lemak atau lipid. Lipid benda yang sama lah, disebut lipid tu bermaksud lemak lah. Lemak terbahagi kepada 2, kita ada unsaturated fat ataupun lemak tak tepu, saturated fat ataupun lemak tepu. Lemak tak tepu ni adalah lemak yang baik. Lemak tepu ini adalah lemak yang tak baik lah, yang berbahaya. Kalau kita tengok ciri-ciri bagi lemak tak tepu, lemak tak tepu sekurang-kurangnya mengandungi 1 ikatan ganda 2, kurang kolesterol, berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik, dan lemak tak tepu ini berasal daripada lemak tumbuhan. Contohnya daripada minyak kacang, daripada buah avocado, daripada minyak zaitun. Ini adalah contoh lemak tak tepu lah. Berbanding dengan lemak tepu ni mempunyai 1 ikatan tunggal, mempunyai banyak kolesterol, berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Maksudnya pada suhu bilik dia beku, dan datang daripada sumber lemak haiwan lah, daripada susu, daripada lemak haiwan. Pernah dengar perkataan lemak trans? Lemak trans ni adalah lemak yang molekulnya tersusun atas rangkaian atom-atom karbon yang mengandungi 1 atau lebih ikatan ganda dan memiliki struktur trans 2 cabang molekul yang berseberangan dengan rangkaian utama molekul. Susah nak faham kan? Lemak trans ni sebenarnya adalah satu lemak yang telah diubah daripada bentuk lemak cecair ditukar menjadi lemak padat. Macam mana cara diubah tu? Dengan tambah 1 atom hidrogen. Contoh yang paling mudah untuk lemak trans ni adalah margarin. Margarin, awak boleh, kalau kebiasaannya ramai yang silap faham tentang margarin. Kalau kita tengok, kalau sebut margarin, orang ingat margarin ni adalah berasal daripada lemak haiwan. Salah. Margarin ni sebenarnya adalah asalnya datang daripada lemak tumbuhan, iaitu minyak kelapa sawit itu sendiri, tetapi telah dilakukan proses penghidrogenan ataupun hidrogenasi, ditambah 1 atom hidrogen pada lemak yang dalam keadaan cecair ni, menjadikan dia menjadi bentuk pepejal, jadi margarin. Itu kita panggil lemak trans lah. Lemak trans ni
dia wujud dalam bahan makanan secara semula jadi tapi sangat sikit. Biasanya lemak trans ni ditambah lah. Contoh produk-produk makanan yang mengandungi lemak trans ni contohnya macam biskut, macam kek dan sebagainya lah. Banyak produk yang menggunakan margarin ni adalah contoh lemak trans lah. Okay, so lemak trans ni tak bagus lah untuk kesihatan. Okay, so kena kurangkan lah. Kalau tengok dalam gambar rajah ni, dia nak tunjuk spring water 0% trans fat. Memanglah mana ada air mineral kan, spring water ni mana ada lemak. Okay, so bagaimana menentukan lemak? Ada dua kaedah. Untuk kaedah kualitatif, kita menggunakan ujian kesan Gris. Untuk kaedah kuantitatif, kita boleh guna kaedah Soxhlet. Okay, ni contoh gambar rajah susunan radas bagi kaedah Soxhlet. Untuk amali di makmal kita menggunakan ujian kesan Gris sahaja. Kita hanya buat kaedah kualitatif. Tapi radas untuk Soxhlet ada. Cuma kita bukan level awak lah untuk belajar sebab dia agak complicated lah. Jadi untuk ujian Gris, macam mana cara awak buat? Awak dah pernah buat kan dalam kelas amali sebelum ni. Minyak akan dititiskan ke atas kertas tulis. Okey, tapi hari tu kita guna beberapa jenis sampel. Ada jus oren, kan, ada minyak, ada margarin dan juga satu lagi liquid sirap kan. Okey, so kita titiskan pada kertas tulis, kita biarkan kering. Kita lihat pada cahaya kesan yang telah ditinggalkan pada kertas tulis. Maksudnya kalau dilut cahaya, dia adalah minyak lah. Dia adalah lemak lah. Kalau dia tak lut cahaya, bermaksud dia bukan lemak. Okey. Seterusnya, kita nak tengok komposisi yang seterusnya lah dalam makanan, iaitu vitamin dan juga mineral. Kita akan tengok seperti biasa, kita akan tengok fungsi dan sumber vitamin dan mineral, kepentingan vitamin dan mineral, dan juga kita akan tengok pengelasan vitamin. Vitamin ni terbahagi kepada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Okey, so vitamin ni adalah mikronutrien. Bila sebut mikronutrien ni, nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, digunakan dalam bentuk asal dan tidak boleh dicernakan. Maksudnya vitamin ni kita makan, itulah yang kita serap. Maksudnya dia memang dah bentuk ringkas lah. Bukan kalau macam protein tadi kita kata dia adalah sebelum kita dah belajar tentang protein ni bentuk kompleks. Kalau nak serap oleh badan, kita kena cernakan dia menjadi asid amino kan. Tapi vitamin ni dia dah sedia dalam bentuk paling ringkas, so kita makan macam itulah kita serap. Okey, vitamin ni tidak boleh disintesis oleh badan. Maksudnya badan tak boleh buat vitamin sendiri kecuali vitamin D dan juga vitamin K. Okey, apa fungsi vitamin? Fungsi vitamin ni adalah untuk bagi pertumbuhan yang normal. Kalau cukup vitamin yang kita makan sepanjang kita membesar, pertumbuhan kita pun normal. Tapi kalau manusia ataupun orang yang mengalami kekurangan vitamin, mungkin pertumbuhan dia agak sedikit tak normal lah, ada sedikit kecacatan. Okey, vitamin juga untuk mencegah penyakit dan juga mengawal dan pelihara kesihatan. Okey, kita ada dua jenis vitamin larut lemak ataupun fat soluble vitamins. Kita nak senang ingat, kita sebut vitamin A, D, E, K. Okey, ini adalah vitamin yang larut lemak. Okey, apa fungsi vitamin A? Vitamin A kita boleh dapat daripada makanan-makanan yang berwarna terang. Contohnya carrot, tomato, lemon, makanan yang berwarna ceria kan, warna terang-terang kan. Itu adalah sumber vitamin A. Okey, vitamin A ni dia bagus untuk penglihatan, untuk pembiakan, untuk kesihatan tulang, untuk imun badan dan juga untuk kulit. Manakala vitamin D ni pula adalah sumber dia mungkin daripada telur, daripada ikan kan, daripada sayur-sayuran bayam dan sebagainya. Vitamin D ni fungsinya untuk menguatkan tulang, untuk membantu penyerapan kalsium dan juga untuk sistem imun badan lah. Manakala vitamin E pula, kita boleh dapat sumber dia daripada avocado ataupun daripada kacang. Fungsi vitamin E ni khusus untuk sistem imun badan dan juga untuk menyingkirkan toksin. Okay, manakala vitamin K adalah sumbernya daripada brokoli ataupun daripada asparagus, sayur-sayuran hijau kan. Okey, fungsi vitamin K adalah untuk menghalang
untuk membantu pembekuan darah. Kalau orang yang kekurangan vitamin K ni, dia akan sentiasa gusi, sentiasa berdarah. Okey, kalau dia luka pun dia lambat sembuh lah, dia lambat beku dia punya darah. Okey, dan juga untuk kekuatan tulang. Okey, ni antara 4 vitamin yang larut lemak dan sumber dia dan juga dia punya fungsi. Okey, kalau kita kurang ambil vitamin larut lemak ni, kekurangan vitamin larut lemak, vitamin A, apa jadi? Okey, dia mungkin mengalami rabun malam, night blindness, rabun malam, kulit mata kering. Ini sebab kesihatan mata lah, sebab vitamin A ni banyak datang daripada sumber-sumber seperti carrot kan, seperti orange kan. Jadi kalau kita kurang, mata kita pun kering, sentiasa kering. Kulit pun kasar, pertumbuhan tulang yang lambat dan juga pertumbuhan gigi yang tak sempurna lah. Ini untuk khususnya untuk kanak-kanak kan. Kanak-kanak dia punya proses pertukaran gigi susu kepada gigi kekal kan. Kalau dia kekurangan vitamin A, mungkin tak sempurna lah dia punya gigi. Okey, untuk vitamin D, kurang vitamin D boleh menyebabkan kanser, riket dan tulang rapuh. Bukan tulang lembut tulang rapuh. Okey, riket ni penyakit yang kaki melengkung. Tak ada gambar nak tunjuk kat sini. Okey, tengok boleh carilah. Untuk vitamin E, kekurangan vitamin E boleh menyebabkan otot jadi lemah dan juga masalah saraf lah, neurological dysfunction, masalah saraf. Untuk vitamin K boleh menyebabkan masalah pembekuan darah dan juga mengurangkan ketumpatan tulang. Macam lebih kurang tulang rapuh lah. Dia cepat je, kalau jatuh dia cepat, ada masalah kan. Okay. Yang kedua kita tadi vitamin larut lemak. Sekarang adalah vitamin larut air. Vitamin larut air adalah vitamin B dan juga vitamin C. B dia banyak, B1, B2, B3, B12, B5, B6 kan, folate, biotin. Ini adalah vitamin B. Okey, so vitamin larut air ada 2 aja, vitamin B dan vitamin C. Vitamin B adalah penting untuk penghasilan tenaga, vitamin C adalah sebagai antioksidan dan juga immune sistem badan. So kalau kita nak dapat sumber vitamin B ni banyaklah, macam B1 kita boleh dapat pada kacang pis, B2 boleh dapat pada gandum, niacin boleh dapat pada kacang tanah, folate boleh dapat daripada bijirin, biotin daripada telur, B12 daripada daging, B5 daripada ayam, ni tak pasti pula apa, vitamin C daripada buah-buahan orange lah. Okey, so apa kesan kekurangan vitamin larut lemak? Kalau tengok gambar ni agak-agak awak dia sakit apa? Ini adalah kekurangan vitamin B3, dia kena dermatitis lah, penyakit kulit. Dermatitis sakit kulit lah. Okey, kalau kurang vitamin B1, dia mengalami beriberi, penyakit ni nama beriberi ataupun Wernicke-Korsakoff syndrome. Okey, vitamin B2 dia boleh menyebabkan riboflavinosis, glossitis and angular stomatitis, kaitan dengan mata lah. Okey, vitamin B3 boleh menyebabkan pellagra ni dekat lidah dia ni, dermatitis kat kulit dia ni, dan juga mental disturbance, masalah mental lah, gangguan mental, mungkin dia stres kan. Vitamin B5 ni, kekurangan vitamin B5 boleh menyebabkan kekurangan pantotenic acid yang boleh menyebabkan paresthesia. Tengok Google lah paresthesia ni penyakit macam mana. Okey, so yang kedua yang kita perlukan yang kuantiti yang sikit tadi vitamin kan. Sekarang adalah mineral. Contoh mineral adalah kalsium. Sumber untuk dapatkan kalsium adalah pada susu, pada yogurt, bijirin dan juga bayam. Maksudnya kalau orang kata saya tak minum susu, saya tak dapat sumber kalsium. Kalsium juga boleh didapati daripada bijirin dan juga bayam. Bayam tinggi kalsium. Okey, so kegunaan kalsium adalah untuk pertumbuhan tulang, pembekuan darah, otot dan juga sistem saraf. Okey, manakala mineral yang kedua adalah kromium daripada daging, binatang ternakan, ikan dan juga sesetengah bijirin, membantu mengawal paras gula dalam darah. Okey, manakala kuprum boleh dapat pada makanan laut, kekacang, bijian dan juga bijirin. Penting untuk apa? Untuk metabolisme zat besi. Okey, Florida ni biasanya kita dapat daripada air lah, sebab sekarang air paip kita semua air yang berfluorida. Okey, ataupun daripada sesetengah makanan laut ataupun daripada ubat gigi dan juga ubat kumur ada fluorida kan. Dia memang untuk menghalang pembentukan kaviti pada
gigi kita, merangsang pertumbuhan tulang. Okey, mineral yang seterusnya kita perlukan juga iodine. Biasa kita dapat daripada garam. Perasan tak kalau awak beli garam, kita akan tengok garam beriodin. Maksudnya garam tu telah ada mineral lah, ada iodin lah. Penting untuk penghasilan hormon thyroid. Kemudian ada besi. Besi ni boleh dapat daripada bijirin, kekacang, daging, lembu dan telur. Kegunaan dia sebagai komponen utama sel darah merah dan banyak enzim lah. So bagi wanita mengandung, dia memang kena ambil vitamin untuk tambah besi ni lah. Sebab waktu mengandung sangat-sangat crucial, dia macam sangat-sangat kritikal lah biasanya untuk nak tambah sel darah merah. Okay. Magnesium dia boleh dapat daripada tumbuhan berdaun hijau, kacang, almond dan juga kacang soya. Okay, penting untuk rentak degupan jantung, otot, fungsi saraf dan kekuatan tulang. Okay, fosforus dapat daripada susu, produk tenusu, daging, telur dan setengah bijirin. Membantu sel berfungsi dengan normal, membantu badan menghasilkan tenaga dan juga pertumbuhan tulang. Okay, potasium untuk boleh dapat daripada kentang, pisang, yogurt, tuna dan kacang soya. Pisang tinggi kandungan potasium, boleh membantu mengawal tekanan darah, mengurangkan risiko penyakit buah pinggang. Okay, natrium ni daripada garam. Natrium ni ataupun sodium daripada garam lah, membantu keseimbangan cecair. Maksudnya kita juga bukan kata garam tu tak sihat sepenuhnya. Maksudnya dalam kuantiti yang sedikit boleh membantu menyeimbangkan cecair dalam badan. Tak boleh tak makan garam langsung. Okey. Last komposisi. Yang terakhir. Komposisi yang terakhir yang paling besar, yang paling banyak adalah karbohidrat. Okey. Sebab apa yang paling banyak? Sebab dalam masyarakat Malaysia memang kita komposisi makanan yang paling besar yang kita makan adalah karbo kan. Okey, karbohidrat. Okey. Seperti biasa kita akan tengok fungsi dan sumber karbohidrat. Kita kelaskan karbohidrat ni kepada 3, monosakarida, disakarida dan polisakarida. Serta kita akan nyatakan secara ringkas dia punya ciri-ciri 3 jenis karbohidrat ni lah. Lepas tu menerangkan sumber dan fungsi serabut kasar dalam makanan. Okey, so sebagai pengenalan, karbohidrat ni terdiri daripada 3 atom karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey. Karbohidrat ni adalah kumpulan sebatian organik yang paling penting lah untuk proses biologi. Okey. Kita boleh tengok ada 2 jenis karbohidrat kat sini. Simple carbohydrate, karbohidrat ringkas dan juga karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat ringkas ni macam benda-benda manis lah. Macam contohnya kita dapat daripada buah-buahan, susu ataupun sayur-sayuran, ataupun kek, candy kan, gula kan, sirap, tu adalah sumber untuk karbohidrat ringkas. Okey. Untuk karbohidrat kompleks, okey, kalau tengok kat sini, karbohidrat ringkas ni adalah karbohidrat yang boleh membekalkan tenaga, tapi dia kurang vitamin, mineral dan juga fiber lah. Maksud kalau kita makan cepat je badan kita akan dapat tenaga dengan cepat, tapi cepat juga ia hilang pada badan kita lah. Mesti cepat lapar. Lagi banyak kita makan gula ringkas, lagi cepat badan kita bagi signal yang kita akan lapar balik. Okey, berbanding karbohidrat kompleks, contoh karbohidrat kompleks ni macam roti, kacang, nasi, pasta dan juga sayur-sayur yang berkanji, starchy, sayur berkanji. Okey, karbohidrat kompleks ni boleh bagi kita vitamin, mineral dan juga fiber lah. Maksudnya lagi bagus kita makan karbohidrat kompleks. Sebab apa? Sebab bila kita makan, kita selain dapat dapat tenaga, kita boleh dapat sumber vitamin, mineral dan juga fiber. Okey, apa fungsi karbohidrat? Karbohidrat ni adalah sebagai komponen utama bagi dinding sel, membentuk dinding sel dalam badan kita. Dia juga membekalkan tenaga. Jadi hyperaktif kan. Okey, ada 3 jenis karbohidrat, monosakarida, disakarida dan juga polisakarida. Bila awak jumpa perkataan mono ni bermaksud tunggal. Monosakarida ni adalah gula secara senang nak ingat, gula yang ringkas. Itu monosakarida. Gula ringkas ni contohnya glukosa, fruktosa dan galaktosa.
Okey, kalau tengok dia punya komponen, ikatan kimia, struktur dia macam ni lah. Macam ni. Dia hanya berbeza dekat sini. Nampak Okey, awak tak perlu hafal pun, tapi awak tahulah. Ini adalah monosakarida. Gula yang ringkas, yang unit asas pembentukan karbohidrat. Maksudnya karbohidrat yang paling ringkas dia adalah monosakarida. Macam tadilah, macam kita sebut sebelum ni saya pernah sebut protein yang paling ringkas membentuk protein adalah amino acid. Sama juga dengan karbohidrat yang paling ringkas adalah monosakarida. Okey, kalau ada gabungan dua monosakarida, kita panggil disakarida. Di itu maksud dua. Okey, disakarida. Contoh, sukros. Sukros ni gula yang kita nak makan tu. Sukros ni terbentuk daripada gabungan glukosa dan juga fruktosa. Ni glukosa ni campur fruktosa ni. Dapatlah sukros, gula. Okey, laktosa. Laktosa ni adalah gabungan galaktosa dan juga glukos. Dapatlah laktosa. Okey, maltosa ataupun maltos terhasil daripada glukosa campur glukosa. Jadilah maltosa. Okey, ini adalah gula kompleks. Disakarida adalah gula kompleks terbentuk daripada dua molekul monosakarida melalui proses kondensasi. Jelas setakat ni? Okey, yang ketiga polisakarida. Bila sebut poli ni lagi kompleks. Okey, polisakarida ni ada tiga. Kat sini saya tunjuk tiga. Kanji, glycogen dan selulosa. Kanji ni adalah simpanan tenaga dalam tumbuhan. Maksudnya tumbuhan dia tak guna tenaga habis, dia nak simpan, dia simpan dalam bentuk kanji. Itu kita panggil polisakarida. Polisakarida ni adalah polimer kepada gula ringkas. Dia polimer ni maksudnya gula ringkas ni, monosakarida ni bergabung, bercantum jadi panjang, jadi satu rantai. Terjadilah polisakarida. Okey, tak larut dalam air kerana molekulnya besar, tidak manis dan tidak menghablur. Tak manis ni tak manis. Okey. Kemudian kita ada contoh polisakarida yang kedua, kita ada glycogen. Glycogen ni adalah simpanan tenaga. Maksudnya haiwan, manusia kalau tak guna tenaga sampai habis, dia akan simpan tenaga tu dalam hati dan juga otot. Bentuk molekul adalah bercabang. Okey, selulosa. Selulosa ni adalah bahan utama dinding sel, tersusun selari dan terikat kukuh, memberi struktur dinding sel. Dia selulosa ni membentuk struktur dinding sel. Ini pada tumbuhan lah. Okey. Okey, apa pentingnya karbohidrat? Karbohidrat ni sebagai sumber tenaga utama dalam badan, membekal tenaga, haba dan suhu badan tetap 37 darjah Celsius sebagai penyimpan makanan. Okey, penyimpan maksudnya bila kita makan banyak karbohidrat, badan kita akan menukarkan karbohidrat tu menjadi ringkas kan. Dia nak tukar menjadi tenaga kan. So bila kita makan banyak, kita guna tenaga sedikit, jadi ada lebih kan tenaga daripada karbohidrat yang berlebihan tadi. Tenaga itu akan disimpan di hati sebagai lemak. Itu maksud penyimpan makanan. Okey, dia boleh disimpan di hati, dia boleh disimpan tenaga disimpan di hati ni boleh digunakan, dia boleh ditukarkan menjadi lemak, ataupun kalau kita guna, otot nak guna, ditukarkan jadi tenaga lah. Okey, ada 3 jenis karbo tadi. Saya cuma mention ada 2 jenis karbo lah. Karbohidrat kompleks dan karbohidrat ringkas. Sugar, gula ni tadi adalah karbohidrat ringkas. Kanji dan juga fiber adalah karbohidrat kompleks. Okey, so sebab tu kita nak, kenapa saya ulang lagi sekali tentang fiber ataupun serabut. Fiber ni yang kita akan belajar ni lah, serabut kasar. Okey, kalau tengok gula tadi kan, saya kata karbohidrat ringkas yang terdiri daripada gula. Antara karbohidrat ringkas yang cepat ditukarkan menjadi tenaga dijumpai dalam soda, cookies, bijirin, jus dan juga gula-gula kan. Ni tak elok lah. Jenis karbo yang kedua adalah karbohidrat kompleks ataupun kanji. Dia mengambil masa untuk ditukarkan menjadi tenaga, dijumpai dalam roti, pasta, sayur-sayuran, nasi dan juga buah-buahan. Kanji jenis
karbohidrat jenis kanji ni boleh membuatkan kita kenyang lebih lama lah. Okey, kemudian fiber ataupun serabut. Ini pun adalah salah satu jenis karbohidrat. Okey, dia tidak boleh dicernakan ataupun digunakan untuk tenaga. Maksudnya serabut ni dia tak boleh dicernakan. Tapi kita just makan untuk melambatkan proses pencernaan. Kita kenyang lebih lama lah. Jadi kalau kita makan makanan yang berkanji, yang ada fiber juga, jadi kita kenyang dalam tempoh yang lebih lama lah. Biasanya dijumpai dalam kekacang, dalam biji. Contoh kacang bijiri lah, bijiri. Okey, ini kita panggil serabut lah. Fiber ni kita panggil serabut kasar. Serabut kasar ni adalah gentian yang tidak dapat dicernakan oleh sistem pencernaan, tiada nilai tenaga dan nutrisi. Serabut yang diperlukan adalah 25 hingga 50 gram serabut sehari. Tak boleh makan banyak-banyak juga serabut kasar ni, nanti jadi sembelit. Okey, so kita tengok fungsi serabut kasar ni membantu peristalsis sepanjang salur elementari. Dia sebut peristalsis ni maksudnya dibantu pergerakan makanan kita ni. Bila kita masuk makanan, masuk ke dalam esophagus, semua pergi ke perut, proses pergerakan makanan ni akan dibantu oleh proses peristalsis kan. So peristalsis ni dibantu oleh serabut kasar, fiber yang kita makan. Okey, lepas tu serabut ni juga merangsang dan memudahkan penyah tinjaan, mengelakkan sembelit. Nampak dah tak sembelit. Tapi tak boleh juga makan serabut kasar ni lebih daripada kuantiti yang diperlukan tadi tu, sebab dia boleh menyebabkan sembelit. Dia tak boleh makan banyak sangat, makan kuantiti yang cukup-cukup supaya kita senang nak membuang. Okey, fiber ni juga, serabut ni juga boleh menyerap bahan buangan toksik daripada makanan tercerna, menurunkan aras kolesterol darah, mengurangkan risiko penyakit jantung dan kanser usus besar. Ini pernah dengar tak kat mana? Okey, ini adalah fungsi. Kalau bisa tengok iklan kan, iklan makan oat kan. Ini oat adalah salah satu contoh makanan yang mengandungi serabut yang tinggi. Dia tinggi fiber. Jadi kalau kita makan, oat tu boleh menyerap toksik, boleh menyerap kolesterol. Jadi boleh mengurangkan risiko penyakit jantung dan kanser. Okey, macam mana nak dapatkan sumber serabut kasar ni? Sumber dia adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau tengok kat sini, antara makanan yang ada sumber fiber ni, sumber serabut ni, bijirin, kekacang, avocado, buah pear. Buah pear ni mesti sekali dengan kulit dia. Kalau pernah makan, kulit dia ni agak kesat dan kasar. Okey, sweet potato, keledek, popcorn, sayur-sayuran hijau gelap, buah-buahan kering, oat, berries, bijirin yang penuh gandum kan. Lepas tu roti roti yang tinggi gandum tu lah, whole wheat tu kan. Whole wheat pasta, brown rice, nuts and seed dan sayur-sayuran lain lah. Kita boleh tambahkan fiber ni sedikit dalam kuantiti yang sedikit lah dalam kita punya diet setiap hari. Kalau kita tambah terlalu banyak fiber, contoh awak makan oat je, 3 pagi, tengah hari, malam makan oat je kan, awak boleh menyebabkan badan kita punya perut bloating yang merangin. Tak selesa juga. Dia tak boleh makan terlalu banyak fiber. Okey, so macam mana nak tentukan karbohidrat? Okey, kita ada 3 kaedah. Kalau kita nak tentukan monosakarida, gula ringkas tadi tu, kita boleh menggunakan ujian Benedict ataupun ujian Fehling. Kalau kita nak tentukan disakarida, kita boleh guna ujian gula penurun. Kalau kita nak tentukan polisakarida, kita boleh menggunakan ujian Aydin. Kita tengok satu-satulah. Untuk ujian Benedict, penentuan monosakarida, apa yang kita buat, kita panaskan gula penurun tambah dengan larutan Fehling ataupun Benedict. Lepas tu kita panaskan, kita akan nampak kalau ada mendakan merah bata, bermaksud ada kewujudan gula penurun. Ni gula ringkas lah. Mungkin awak boleh guna sampel gula ringkas, contohnya macam glukos sirap glukos kan, boleh. Okey, macam glukos dia adalah gula ringkas, jadi sebab tu keputusan dia mendakan merah bata. Macam maltosa adalah gula disakarida kan. Gula disakarida dia tak boleh lah, tak berubah warna. Okey,
Ujian iodin pula adalah untuk penentuan polisakarida kan. Contoh polisakarida tadi yang kompleks tadi adalah kanji. Okey, macam mana nak buat? Titiskan iodin dalam sampel makanan. Warna perang iodin akan bertukar menjadi biru tua jika ada kehadiran kanji. Contoh macam ni lah. Ni asalnya macam ni. Tapi kalau ada kehadiran kanji, dia bertukar menjadi warna biru gelap. Yang ni kita boleh guna sampel makanan macam nasi, kita boleh guna kentang. Ni mana-mana makanan yang berkanji tinggi lah. Okey, so bagaimana nak menentukan serabut kasar pada produk makanan kita? Ni di bawah tajuk karbohidrat lah, sebab serabut pun adalah salah satu jenis karbohidrat kan. Okey, so awak pernah buat amali ni. Tapi belum siap lagi. Kita dah guna sampel kering yang kita telah keringkan menggunakan pengeringan oven biasa. Cuma kita bakar dia sampai berasap, sampai hilang asap. Lepas tu kita pindahkan masuk dalam muffle furnace. Ni nama alat ni, muffle furnace. Kita akan bakar lagi sampai jadi abu. So dia ada pengiraan dia lah. Macam mana nak kira serabut kasar? Kita akan ambil berat mangkuk campur sisa kering yang kita mula-mula bakar tu kan. Kita akan tolak dengan berat mangkuk campur abu bahagi dengan berat sampel asal darat dengan 100. So kita akan dapat berat serabut. Ni pun awak tak kira lagi, nanti kita akan kira sama-sama lah. Okay. So selesai untuk komposisi makanan bahagian 2. So seperti biasa awak boleh ulang tengok video ni berkali-kali sehingga awak dapat pemahaman yang lebih jelas. Jika awak ada apa-apa persoalan nak tanya, awak boleh komen dalam Google Classroom ataupun awak boleh tanya dalam kita punya grup Telegram. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.